Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Saya DJ Casey kembali bertugas. Pada malam ini, selain daripada kisah-kisah misteri dari anda, saya akan berkongsi juga dengan, boleh saya katakan, topik sambilan merupakan santau yang pernah saya beritahu semalam. Kalau anda mempunyai pengalaman, peristiwa berkaitan dengan santau, saya mengalu-alukan panggilan anda. Saudara, sebenarnya apa itu santau? Akan saya beritahu anda sebentar nanti. Dan saya akan mulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini dengan membacakan kiriman email berkaitan dengan santau. Tapi sebelum itu ingin saya mengingatkan anda semua, jangan mudah kita percaya. Jangan terikut-ikut. Jangan terlampau taksub dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan misteri jam 12. MJ12 hanya satu hiburan sahaja. Pendengar Ria 897, sebelum saya teruskan dengan kiriman email ini, saya ada terbaca di internet, sekali lagi, entah benar ataupun tidak, tentang santau yang ingin saya ketengahkan. Dikatakan santau mempunyai banyak cabang. Santau angin, santau makan, santau langkah, dan pelbagai lagi santau yang pernah saya baca di internet. Kisah yang ingin saya sentuh datangnya daripada Encik Mustaqim. Mustaqim berkongsi pengalaman istrinya terkena santau makan. Apa kabar Kisi dan juga penggemar misteri jam 12? Nama saya Mustaqim. Ingin saya berkongsi pengalaman ini tentang istri saya Kisi terkena santau makan. Sebelum ini, kata Encik Mustaqim, hampir 2 tahun belum tahu siapa dan apakah sebenarnya punca penyakit istri. Hanya selepas hampir 2 tahun, barulah dapat tahu yang istri terkena santau makan. Pendengar Ria 897, pada mulanya, istri saya macam biasa, okey-okey. Dapat teruskan pekerjaan, dan bila tibanya sakit, sakit ini tak menentu. Sakit membuat kaki istri saya bengkak. Pergi berubat tu berjumpa dengan doktor. Doktor beri obat sapu, beri obat makan. Kemudian okey, kembali pulih macam biasa. Lat beberapa minggu datang balik penyakit yang sama. Kali ini pergi doktor, kata Encik Mustaqim, pihak hospital dan doktor tidak dapat mengesahkan sebenarnya apakah punca kembalinya penyakit pada istri saya. Lama-kelamaan istri kakinya menjadi bengkak. Daripada cuti sakit 3 hari menjadi seminggu, seminggu menjadi 2 minggu, kemudian menjadi sebulan tidak bekerja, dan kemudian terus berhenti kerja, istri tak boleh bergerak. Kakinya membengkak besar Kisi. Dan yang menghairankan saya, kadang-kala tengah-tengah malam istri akan mengigau, bercakap sesuatu dalam tidur. Saya terdengar. Dia minta tolong. Dan bila dia bangun kadang-kala, dia akan sering katakan yang dia mimpi benda-benda yang menakutkan, yang menyeramkan. Jadi lama-kelamaan saya beritahu mak mentua, beritahu mak saya. Kedua-dua menyuruh kami berdua berjumpa dengan pakar dapatkan rawatan alternatif. Beberapa bulan, nak masuk tahun Kisi, berubat dengan pakar A, B, C. Ada tak ada, tapi keadaan isteri masih sama, kata Encik Mustaqim. Seorang pakar telah pun saya berjumpa, dan pakar ini telah pun membantu, tapi bukan untuk menghilangkan penyakit ataupun santau yang terkena.
Periksa punya periksa, pada mulanya, isteri macam normal. Keadaan biasa. Pakar datang berkali-kali, bukan sekali terus baik, tapi berkali-kali. Hampir seminggu 2-3 kali. Kalau tak dia datang ke rumah, saya akan bawa isteri berjumpa dengan dia. Peringkat Ria 897, sampailah satu masa bila pakar sedang berbual, isteri yang sedang baring tiba-tiba bangun. Kemudian dia tengok pakar dengan nada suara yang bukan milik isteri saya, Casey. Dia bercakap apa pada pakar? Kau tak penat-penat datang sini, Ha? Kau tak penat-penat, Saya terperanjat, kata Encik Mustaqim. Terkejut apabila isteri saya bertukar suara. Bertukar suara, Casey. Dia tanya apakah tak penat-penat datang sini. Aku takkan baiklah. Aku takkan keluar. Kau tak penat, Pakar dimarahi oleh isteri. Barulah dari situ saya yakin, benar-benar yakin. Sebelum ini saya tak yakin pun Casey isteri saya dibuat orang. Saya rasa ini penyakit biasa. Sampai isteri bersuara, barulah tahu. Dipendekkan cerita. Dapat tahu ada orang terdekat. Seringkali juga beri kami makan. Hantar lauk. Kasih kami makan. Orang tu rapat dengan kami. Saya tak nak sebutkan siapa apakah hubungan kami. Tapi rapat Casey. Dalam lauk pauk yang dia beri saya dengan isteri. Sebenarnya dia nak kenalkan saya. Tapi oleh kerana tak tahulah macam mana, isteri saya pula yang terkena. Dia nak kenalkan saya sebab saya pernah ingat sekali itu. Dia nak pinjam duit. Saya kata tak ada. Saya ni bukanlah berada sangat, tapi ada kelebihan. Jadi bila dia tak boleh terima yang saya tolak permintaannya. Perasaan dendam mula timbul. Dan dia hantar, makanan yang dihantar kali ini mengandungi bahan santau yang dihajatkan pada saya. Saya tak terkena, isteri yang kena. Jadi itulah Casey. Kadang-kala kita harus berhati-hati. Orang yang kita sangkakan pagar, rupa-rupanya pagar akan makan padi. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Peringkat Ria 897, itulah kisah daripada peringkat kita bernama Encik Mustaqim tentang isteri yang disantau. Jadi sebenarnya kiriman Encik Mustaqim ini agak panjang. Saya ringkaskan kiriman emailnya. Dan terima kasih kepada Encik Mustaqim kerana sudi berkongsi pengalaman ini. Dan ingat saudara, apa jua kita kongsi sama, anggaplah ia semua hanya satu hiburan saja. Dan niat di hati pengirim santau nak kenakan suami, tapi akhirnya terkena pada isteri. Isteri yang menjadi mangsa. Kaki isteri semakin hari semakin membengkak besar, dah tak boleh berjalan dan tak boleh bergerak. Dan isteri dah tak boleh bekerja, ia kena duduk di rumah. Itu kiriman yang pertama. Dan saya akan teruskan dengan lebih banyak kisah. Anda boleh hubungi saya, boleh kirimkan SMS. Dan kalau ada kisah, boleh telefon 669-11897. Kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Okey, saudara. Kisah berikut ini yang ingin dikongsi sama oleh Elfie, salah seorang anggota kumpulan paranormal yang beliau anggotai. Nama kumpulan paranormalnya Night Effect. Night Effect. Yang mana salah satu eksperimentasi yang dilakukan ni adalah satu eksperimentasi yang mana beliau mengikut sebuah kumpulan paranormal melakukan perkara ini, tapi ini dilakukan bukan di Singapura, malah sebuah kumpulan paranormal yang berasal dari negara China. Apa yang berlaku dalam video tu, kata beliau, tapi beliau tidak merakamkan video sebabnya lebih mujarab kalau perkara ini dilakukan tanpa sebarang alat elektronik. Dikatakan entiti ni boleh mengesan kehadiran alat elektronik yang mempunyai signal-signal tertentu dan akan mengganggu segala eksperimentasi. Jadi dalam video yang dilakukan di China ni, ini adalah video contoh, bukan satu eksperimen yang betul, tapi contoh.
Saya pun buat apa yang disarankan dalam video tu, yang mana kita telah pun pergi ke salah sebuah kubur Cina di Singapura. Kita membawa satu jenis besi yang panjang sangat. Besinya halus dan panjang. Di hujung besi tu kita ikat dengan dikatakan di sini di hujung besi tu kita ikat dengan tali warna merah. Kemudian kita akan pacakkan tali merah tu betul-betul bersebelahan di atas tanah, bersebelahan dengan salah sebuah kubur yang ada di tapak tanah perkuburan. Jadi beliau lakukan hal ini dan inilah pengalaman yang diceritakan. Jadi sekiranya kita dah pacakkan sedalam yang mampu, cucuk dan cucuk lebih dalam lebih baik. Jadi tali itu akan terkeluar sedikit daripada tanah, dengan besi itu masih lagi terpacak dalam tanah di sebelah kubur. Ketika eksperimentasi ini dilakukan, kami hanya 6 orang saja. Seperti yang dikatakan, tidak dibenarkan membawa sebarang alat-alat elektronik. Kesemuanya ditinggalkan dalam kereta, tapi kami nak tengok sendiri. Adakah ini sesuatu yang benar-benar boleh berlaku ataupun tidak? Jadi dalam eksperimentasi ini, benang merah ni, kalau kena tepat pada waktu dan caranya, dia akan perlahan-lahan terus masuk ke dalam tanah seperti ada orang tarik dari bawah. Setelah berbuat demikian, saya dengan anggota paranormal yang lain berdiri di sekeliling besi yang dipacak di atas tanah tu dengan benang di hujungnya yang terbenam dalam tanah. Kami pun masing-masing tunggu saat-saat benang tu bergerak. 5 minit, masuk 7 minit, masuk 10 minit. Minit yang ke-14. Sebab saya mengira waktu menggunakan stopwatch. Minit yang ke-14, benang tu bergerak. Seolah-olah dari bawah ada orang tarik. Kami daripada penat, mengantuk, terus jadi segar bila terlihat benang tu seolah-olah bergerak dan macam ada orang tarik. Hui, nampak tak? Aku nampak. Bayangkan pendengar Ria 897 Mereka di kawasan tapak tanah perkuburan. Langkah yang pertama, benang tu dah ditarik sedikit. Kami pun diam, perhatikan. Minit ke-14 dia tarik sikit, kemudian masuk 15, masuk 20, masuk 25, minit ke-30, minit ke-34. Benang tu ditarik sampai semua benang merah terbenam dalam tanah, Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi bila benang tu dah masuk dalam tanah, semua dah masuk dalam tanah, kita pun cabut besi yang dipacak tu. Cabut besi. Terus kembali ke kenderaan sebab kita takut nak berada dekat kawasan yang mana benang dah masuk ke semuanya. Naik kenderaan dan tinggalkan kawasan tapak tanah perkuburan. Salah seorang daripada teman saya tiba-tiba berdiam diri. Seolah-olah dia ni macam kena rasuk. Kami tepuk-tepuk dia beberapa kali. Tidak respon. Dia hanya memandang ke satu arah saja. Kita cuba tenangkan dia. Ramai-ramai kita membaca surah. Dan baca. Akhirnya, hampir setengah jalan membaca surah. Dia sambut membaca sama-sama dengan kita. Sampailah baru dia kembali seperti biasa, Casey. Itulah pengalaman, kisah daripada kumpulan paranormal Night Effect. Okay. Kita jawab panggilan. Silakan 669-11897 669-11897 bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi.
Selamat pagi, Hai, siapa tu? Syarul. Ada kisah tentang apa, Syarul? Silakan. Tentang kisah pasal bila saya pindah rumah dekat Punggol. Okey, kita macam gini. Bila kita dah pindah, Ni pindah bila tu? Baru pindah ke dah lama? dah baru pindah. Dan kita pindah, dah tu kita tengah makan malam pukul 7 maghrib. Berapa ramai Dan, makan malam? kita, mak saya, bapak saya dan adik saya. Kita tengah makan, tengah enjoy, sekali ada macam bunyi ring bell. Tapi saya buka pintu tapi tak ada orang. Dah tak ada orang, tak apa. Dan saya tutup pintu. Saya makan lagi. Dan ada lagi ding-dong. Buka. Saya buka aja. Terus mak saya buka. Mak saya cakap, mak saya buka. Terus tak ada orang. Dah tak ada orang. Dah tu tak apa. Terus saya dah takut. Dah rasa macam takut. Dah terpanjat. Saya macam takut gila lah. Terus dah ding-dong lagi. Ding-dong. Dalam 2-3 hari gitu. Dan dia tiba-tiba terus ketuk malam tu. Tapi dalam pukul 2-3 pagi gitu. Tapi sekarang masih lagi berlaku gangguan tu? Tak sangat lah. Tapi yang ada lagi satu terjadi lah. Bila saya balik malam. Bila saya balik malam tu, saya ingat lah. Bila saya naik tingkat, pasal rumah saya kan tingkat 10 apa. Jadi saya fikir tingkat 10. Jadi lift tu ternaik. Tapi tak tahu tiba-tiba lift tu stop tingkat 5. Dia buka sendiri. Dan next day pun sama juga. Kena. Saya dah kena macam gitu. Dan saya bilang mak saya. Dan mak saya cakap, kau malam-malam jangan keluar. Nanti dia kacang lah. Jadi saya macam takut, nervous. Dan sekarang ni Alhamdulillah. Sekarang tak ganggu sangat lah. So far so good lah. Itu je cerita saya. Terima kasih Terima kasih. Baik. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Pengalaman yang ingin saya bacakan pada tengah malam ini datang daripada Yusman. Beliau berkongsi peristiwa yang berlaku ketika beliau dan rakan-rakan menganjurkan sebuah perhimpunan di salah sebuah chalet di Pasiris. Kata Yusman, begini Casey, saya ringkaskan pengalaman saya ini. Salah seorang daripada kawan, yaitu seorang perempuan dari kawan kami. Sebenarnya kami semua tahu. Ada yang baru dapat tahu, ada yang dah lama tahu. Beliau ni baru saja baik dengar ceritalah. Baik daripada berubat. Ini kerana dengar cerita, kata Yusman. Dia adalah pewaris saka yang telah pun diturunkan dari arwah neneknya. Dia memakan masa agak lama untuk dia berubat. Dan dipendekkan cerita, akhirnya dia jumpa mungkin seorang pakar perubatan Islam yang layak, yang boleh membantu dapat merubat dan mengeluarkan saka ini dari tubuhnya. Jadi pada hari Shelley, kata Yusman, saya dah dengar di antara mereka yang ada, khususnya budak-budak lelaki ini, mengatakan nak main permainan yang dipanggil Spirit of the Coin. Mereka ajak, tapi tak semua yang nak ambil bagian. Tapi si budak Siti bukan nama sebenar. Yang sebelum ini ada sejarah pewaris saka
yang telah pun kononnya pada waktu itu dikatakan dah bebas daripada saka. Apabila katanya Yusman ramai-ramai duduk nak bermain permainan Spirit of the Coin, yang mungkin anda semua tahu bagaimana permainan ini dijalankan. Lebih kurang ada dalam 6 orang, termasuk 2 perempuan, yang lain budak lelaki, yang lain ada yang dah balik, ada yang juga sedang main handphone, ada yang sedang berbual dengan kekasih. Jadi permainan Spirit of the Coin sebenarnya, kata Yusman, saya tidak bermain. Saya hanya perhatikan mereka bermain dari sofa. Sebelum ni sebenarnya saya terdengar mereka tujuan bermain Spirit of the Coin adalah untuk memanggil roh, memuja sesuatu. Jadi budak perempuan bernama Siti yang pernah ada sejarah kena rasuk, kena sampuk, ya, pernah ada sejarah yang kononnya arwah nenek turunkan saka kepadanya. Sekarang ini dia ajak main sama-sama. Soalan yang pertama, mereka letak jari di atas duit 50 sen, 6 jari telunjuk. Soalan pertama adalah soalan berkenaan dengan budak perempuan yang pernah ada sejarah saka dan kena sampuk. Adakah engkau masih berada di dalam badan ataupun tubuh Siti? Ya ataupun tidak? Tak gerak. Adakah engkau masih ada dalam badan tubuh Siti? Siti dah takut. Siti buka mata. Apa ni korang? Alah, tak ada apa-apalah. Kita main-main je lah. Tengoklah. Jangan lepaskan. Kau lepaskan Naas. Kemudian, Astaghfirullah, ya Allah, ya Allah. Kau tolak tak kelakar lah, jangan tolak lah. Bukan, aku tak tolak lah. Apa yang pasal dia bergerak ni? Aku tak tahu. Kau tolak Jadi dalam permainan tu, kata Yusman, dia perhatikan masing-masing bila duit 50 situ bergerak seolah-olah bergerak dengan sendirinya. Ada yang tak nak mengaku dia buat, ada yang tak nak mengaku, ada yang katanya terasa terperanjat bila dapat rasakan duit itu seolah-olah bergerak. Jadi bila teman-teman yang lain tidak mengaku, katanya mereka semua terpanjat. Jadi adakah engkau masih ada di dalam tubuh Siti? Benda tu gerak pelan-pelan dan dia masuk ke petak yang mempunyai 2 huruf Y-E, ya. Diteruskan permainan, dan akhir sekali, kata Yusman, apabila saya terpandang dan saya menjadi saksi pada waktu itu, kebanyakan di antara teman-teman yang lain dah tidur. Dalam diam, ada yang tidur di atas sofa, ada yang tidur dalam bilik. Jadi soalannya seterusnya, setelah beberapa lagi soalan, katanya, boleh tak engkau keluar, tunjukkan diri engkau? Kita nak tengok sekejap aja. Nak ataupun tidak? Bayangkan. Dia tanya lagi, boleh tak kalau kau tunjukkan diri kau? Kita nak tengok kau sekejap aja. Tiba-tiba setelah 2 kali bertanya, penantian agak lebih kurang dalam 2-3 minit, disambut dengan sesuatu. Sebelum lagi kali ketiga ditanya soalan, boleh tak? Tiba-tiba Siti dalam keadaan pejam mata mendongak ke atas. Anda bayangkan Siti mendongak setinggi-tinggi dongak, lidah dia terjeli keluar. Kemudian dia kata, boleh. Pendengar dia, kata Yusman, Siti mendongak ke atas, lidah terjeli keluar. Kemudian Siti seolah-olah cuba bernafas, tetapi seolah-olah nafasnya disekat. Semua menjadi terperanjat. Tangan masih lagi ada pada duit 50 sen. Selagi benda ni tak balik, selagi tu mereka tak boleh lepaskan. Kalau mereka lepaskan, mereka akan dipilih sebagai pewaris barang yang dibawa pada malam tersebut. Siti masih ternganga
kawan-kawan yang lain ada yang tidur sampai terbangun sebab kedengaran dengan kuat dan jelas. Siti dalam keadaan, katanya di sini, menurun. Siti, kau okey tak? Siti tak kelakar lah, Siti. Jangan main-main lah. Ya, Siti, jangan main-main lah. Kau buat apa ni? Mereka semua, khususnya yang lelaki yang beria-ia sangat, rasa takut. Kemudian kata Yusman, saya dengar dengan jelas Siti berkata kepada kedua-duanya, terima kasih, katanya. Kesampukan Siti berterusan. Tidak ada jalan lain kecuali memanggil seseorang dan menyusahkan seseorang. Tetapi Siti selepas mendongak ke atas, dia tunduk bawah kembali macam biasa. Walaupun dia seolah-olah kelihatan macam bersih, tetapi tidak. Masih ada lagi yang mungkin ingin mendapatkan khidmat beliau. Terima kasih dan selamat tengah malam. Berikut ini akan saya ketengahkan satu peristiwa yang dikirimkan. SMS ini datangnya daripada Nadia. Selamat tengah malam KC dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Kisah yang Nadia ingin ketengahkan berkenaan dengan tunang Nadia. Sebenarnya sebelum ini tunang Nadia telah pun putus tunang dengan seorang gadis. Mungkin tidak ada jodoh, tapi sebab yang mereka putus tunang adalah tunang Nadia dapat tahu tunangnya telah pun mempergunakannya selama ini, seolah-olah memaksa kasih sayang yang telah pun diberikan sepanjang 2 tahun mereka bertunang. Akhirnya rahsia terbocor 2 minggu sebelum mereka nak bersanding, terpaksa dibatalkan. Sampaikan gitu sekali kisi. Saya hanya berjumpa dengan tunang saya 1.5 tahun kemudian beliau putus tunang. Tapi dalam setahun setengah mereka putus tunang, kata tunang saya, bekas tunangnya tidak henti-henti cuba menggoda dan mendapatkannya kembali. Tunang saya, dipendekkan cerita, telah pun dikenakan nasib tangas kisi. Bukan itu saja. Apa yang diceritakan oleh tunang saya mungkin benar atau tidak, saya tak pasti. Tapi yang saya tahu yang diceritakan oleh beliau, bukan saja tunang saya terkena, malah kedua orang tua bekas tunang saya, ya, kedua orang tua bekas tunang, katanya tunang dia punya bekas lah, telah pun mengenakan satu ilmu penunduk supaya ibu bapanya tidak akan soal, tanya dan memerintah benda-benda yang bukan-bukan. Sampaikan gitu sekali kisi. Bagaimana dapat tahu? Ibunya, sebagai naluri seorang ibu, pertama kali mereka berjumpa, ibunya macam okey-okey saja. Lama-kelamaan tidak berkenan, sampaikan ibunya solat istihara dan mendapat petanda agak lambat. Tapi kata ibunya, biar lambat asalkan hidup anaknya tidak sengsara. Ibunya telah pun mengenal pasti dan bertemu dengan seorang pakar. Pakar ini telah membantu mengobatkan tunang saya. Mula-mula tunang saya ni tidak percaya tentang bekas tunangnya, telah pun mempergunakannya dan memperolok-olokkannya. Jadi apa berlaku? Pakar ini pun duduk bersama ibunya dan tunang saya ni di dalam satu bilik tempat pusat rawatan, dibaca sesuatu surah ni, dan kemudian ibunya dirasuk, menangis dan tiba-tiba benda yang keluar ni ceritakan A sampai Z tentang apa yang berlaku. Tunang saya terkejut kisi, terkejut sangat-sangat. Malam tu dia serang rumah wanita berkenaan. Bila disoal, buat-buat muka sedih, buat-buat tak tahu. Dan dipendekkan cerita, mereka putus tunang. Ingatkan dah tamat. Bila saya nak berumah tangga dengannya, memang cukup susah kisi. Memang cukup susah bila kami telah pun ditunangkan, diikat baru-baru ini, dan saya dapati banyak gangguan luar rumah saya. Beberapa kali saya akan nampak orang badan hitam, susuk tubuhnya besar tinggi, berlega-lega depan koridor rumah, dan kadang-kala beberapa kali dengar orang batuk
Dengar tingkap bilik saya diketuk-ketuk. Sampaikan saya harus tidur bilik mak dan ayah kerana gangguan terlampau sangat di ruang koridor bilik saya. Dan kadang-kadang kalau saya pulang lewat, kalau lewat pun 11 malam, pasti saya akan ternampak ada orang hitam tinggi besar sedang duduk di tepi rumah saya. Kalau saya nampak, saya takut. Saya akan suruh ibu buka pintu dan keluar jemput saya. Itulah peristiwa saya sampai sekarang yang tak boleh saya lupakan, Casey. Terima kasih dari kiriman Nadia. Yang ini ada kiriman email yang baru masuk ni tadi banyak pula tu dikirim Namanya mana ni Ida. Katanya ini berapa banyak email dikirim ni. Jadi Ida, saya tertarik dengan kiriman email. Tajuk email Ida ini pocong dalam rumah. Kisi tolong baca. Lepas tu ada bracket lah katanya pocong dalam rumah. Kata Ida di sini, mohon maaf Kisi kalau saya kirim banyak sangat sebab ini berlaku baru semalam dalam rumah saya dan sekarang ini rumah saya ni dalam proses disema dan dibersihkan. Saya ingin berkongsi dengan pendengar-pendengar yang sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12, rancangan kegemaranku. Terima kasih pada Ida. Kisi, sebenarnya saya dengan suami baru saja berpindah rumah yang baru. Jadi beberapa kali ibu saya suruhlah mungkin buatlah rumah doa selamat di rumah itu, kalau tidak pun semah rumah. Saya dengan suami tidak percaya tentang semah rumah dan sebagainya. Jadi katanya di sini sebenarnya rumah yang kami miliki pun yang pertama lah yang ini merupakan rumah yang ketiga mereka berpindah. Jadi rumah yang pertama, rumah yang kedua tak disema, tak buat apa-apa pun, tidak ada apa-apa gangguan. Jadi kami percayalah yang ketiga pun buat apa nak buat kan, benda-benda yang tidak mendatangkan faedah. Saya pun iakan sajalah. Sampai kan ibu saya tanya pun saya iakan saja dan akhirnya apa yang berlaku semalam Kisi, ketika saya dengan suami sedang duduk di ruang tamu. Jadi saya suruh suami masuk dalam bilik, ambilkan bantal. Suami masuk dalam bilik, kemudian suami lari keluar, lintang bukang depan saya. Pertama kali saya nampak suami saya sampai tercungap-cungap kerana dia ternampak sesuatu. Saya tanya, apa ni bang? Suami mati-mati tak nak beritahu saya. Katanya di sini dia memberi alasan suruh saya buka lampu. Suami buka lampu bilik, buka lampu dapur, buka lampu bilik satu lagi, ruang tamu. Saya tanya lagi, mati-mati dia tak nak beritahu saya. Jadi kisi akhirnya bila suami dah tenang, saya tanya lagi, suami berdiam diri. Suami mengatakan nanti abang bilang lah. Jadi awal tadi pagi suami memberitahulah mak saya dan mak saya memarahi kami dan menyuruh semah rumah. Jadi petangnya pula mak datang. Waktu itu suami dah ke tempat tugas. Mak saya datang dengan seorang abang ni lah untuk tengokkan rumah. Rupa-rupanya Kisi, rumah yang saya beli ini dah lebih kurang beberapa tahun kosong tau Kisi. Ini pun saya dapat tahu dari jiran sebelah. Setelah kejadian malam tersebut baru sibuk-sibuk nak tanya. Bila tanya katanya dah lebih kurang 2 tahun rumah ni tidak berpenghuni. Saya dengar pun terperanjat. Dan mengikut penghuni jiran sebelah ni mengatakan rumah saya ni dahulu adalah rumah bekas tukang ubat. Tukang ubat, dia tak tahu tukang ubat urut ke, tukang ubat tradisional ke, tapi dia kata ramai juga orang keluar masuk rumah ni yang tak dikenali. Tapi kabar angin mengatakan tukang ubat. Saya dengar aja saya dah takut. Pakar itu mengatakan ada baiknya saya dengan suami jangan ada di rumah ketika dia menyimah rumah tersebut. Takut-takut nanti bila saya dah terpandang, saya pun dah takut nak duduk dalam rumah ni. Jadi saya serahkan rumah tersebut pada pakar yang bernama Haji Hashim untuk menyimah rumah dan membantu saya. Saya harap-haraplah kalau Haji Hashim sedang mendengar sekarang ini dapat membantu suami dengan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Dari pengalaman Ida, ya, rumah pertama tak pernah disema, tak pernah mungkin ada baca doa selamat. Rumah kedua pun sama, tidak ada apa-apa gangguan. Senang cakaplah. Bukan bermakna kita dah pandu kereta 12 tahun kita tak akan pernah kena aksiden. Fikirkanlah. Ini kiriman daripada Mia. Beliau berkongsi pengalaman berada di Kuala Lumpur, bercuti seorang diri. Dan ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, katanya saya berada di dalam tandas dan saya sebenarnya sedang mandi pada malam yang disebutkan.
Jadi beliau sedang mandi dalam tandas menggunakan paip hujan. Selepas beliau pulang setelah berjalan-jalan membeli barangan dan sebagainya, pulang ke hotel agak liwat. Terasa penat, Mia langsung saja letakkan barang-barang di dalam bilik hotel, capai tualah dan terus masuk ke dalam tandas untuk mandi dan bersihkan diri. Jadi, kata Mia, waktu saya balik, televisyen pun saya tak hidupkan. Saya dah tak tahan sangat. Katanya di sini, saya hanya ingin mandi air sejuk sebab di luar agak berbahang dan panas. Jadi masuk saja dalam tandas, saya buka paip, saya mandi, basahkan diri. Rasa segar dan lega sangat-sangat. Yang membuat saya rasa takut terperanjat, televisyen saya tidak menyalakan kisi. Tapi apabila, anda bayangkan mendengar Ria 897, apabila dia sedang mandi, tiba-tiba televisyen yang ada di dalam bilik hotel tu, seperti ada seseorang yang menghidupkannya. Daripada suara televisyen yang perlahan, kemudian jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat. Pendengar Misteri Jin 12, Mia memberitahu dalam kiriman email kepada saya. Saya terganggu. Terganggu ketika saya sedang mandi, terganggu perasaan dan emosi saya. Saya terus hentikan sesi nak mandi itu, Kisi. Saya hentikan. Kemudian saya capai tualah, lap badan tubuh saya kasih kering. Saya buka pintu tandas dan memandang ke arah luar. Iaitu kawasan katil saya, di depannya ada televisyen. Televisyen tu menyala. Tak tahu siapa yang hidupkan TV. Dan ia berada di saluran yang rosak. Maksudnya di sini, tidak ada siaran yang sedang ditayangkan pada waktu itu. Hanya saluran bintik-bintik hitam dan putih saja. Saya ambil remote dan saya terus matikan suara TV. Bayangkan. Saya tertanya-tanya. Siapa yang telah pun hidupkan TV? Adakah bila saya letak barang, mungkin barang tu tertekan pada remote. Sebab remote control ada di atas katil. Itu kemungkinan. Jadi bolehlah, tak kisahlah. Masuk balik dalam tandas, saya letaklah moisturizer di muka. Ialah Kisi, the usual beauty regime, katanya Mia. Selepas tu saya keluar, saya duduk di atas katil, dah salin pakaian semua. Saya keluarkan makanan yang saya beli, letak di atas meja. Tengah makan, saya pun menonton TV. Akhirnya, dah mengantuk, naik atas katil yang sejuk dengan comforter yang begitu tebal. Saya tarik, nak pejamkan mata, nak tidur. Saya tutup lampu, tapi lampu dekat walkway. Ya, daripada pintu nak masuk ke dalam bilik saya ni, ada walkway, kemudian ada pintu tandas. Lampu bahagian sana saya tidak matikan, saya hidupkan lampu tu. Ketika saya sedang nyenyak tidur, Kisi, sekali lagi televisyen yang ada di hadapan saya menyala dengan sendirinya dan bunyi televisyen tu agak kuat sampaikan saya terbangun dari tidur. Hei, siapa ni? Mana pula remote aku? Saya mencari remote. Saya fikirkan saya tidur, saya terlanggar remote sehinggakan TV itu menyala dengan sendirinya. Sebab saya tertekan. Cari remote, cari tak jumpa, Kisi. Rupa-rupanya remote control pada TV ada di atas almari TV di hadapan katil saya. Seingat saya, bila saya tidur, saya baring dekat atas katil, saya sedang channel hopping waktu tu, dan remote control ada dekat tepi saya. Katanya Mia.
Tapi pada malam tu, setelah saya tidur, saya tersadar sebab bunyi televisyen yang bising yang menyala dengan sendirinya. Saya cari remote tak jumpa. Bila saya pandang, remote ada di atas almari televisyen di hadapan saya. Siapa yang alih Adakah aku yang alihkan? Mungkin aku tak perasan, aku lupa. Saya bangun ambil remote. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi, anda bayangkan. Mia mengambil remote TV dan tutup TV tu. Matikan televisyen. Jadi bila televisyen tu gelap terus jadi blank screen, ia seolah-olah menjadi cermin. Ada reflection. Bila saya tutup TV, alangkah terperanjatnya, saya nampak reflection Casey daripada TV yang gelap dan hitam. Reflection walaupun dalam bilik saya gelap, oleh kerana ada lampu dekat walkway menuju ke arah pintu keluar bilik hotel, lampu tu menyebabkan sedikit sinaran cahaya kepada TV dan nampak refleksi di katil saya. Casey, saya nampak macam ada orang sedang baring. Sedang baring di atas katil saya, Casey, dengan saya. Bila ternampak refleksi itu, saya toleh ke belakang dengan segera. Sememangnya tidak nampak apa-apa pun yang ada di atas katil saya. Pendengar Misteri Jam 12, pada malam tu saya rasa tak sedap hati sangat-sangat. Memang saya ni kalau boleh nak tukar bilik. Tapi saya rasa mungkin mana-mana saya pergi pun ada gangguan sebab saya seorang saja yang tinggal dan saya seorang wanita. Makhluk-makhluk halus ni seperti jin memang sukakan kehadiran wanita. Jadi apa saya lakukan? Saya keluarkan handphone ataupun telefon bimbit saya. Saya memang ada download surah-surah bacaan. Saya pun download dan buka surah-surah bacaan itu. Saya letak tepi katil saya. Saya tidur dan saya dapat tidur dengan nyenyak sampailah ke pagi. Saya menginap di hotel ini untuk 2 malam saja. Malam yang kedua, apabila saya balik setelah saya keluar juga shopping membeli belah, saya balik hotel seorang diri, kata Mia. Saya buka pintu. Bilik hotel memang gelap sebab saya belum masukkan kunci hotel, kad pada pada Swiss, main Swiss bilik hotel yang saya menginap ini, kata Mia. Apabila saya tolak pintu dengan tangan banyak barang, saya pun letak satu persatu di hadapan pintu, baru nak tanggalkan sepatu saya. Casey, dalam bilik hotel saya, ini beliau katakan nak percaya atau tidak, terpulanglah pada semua. Tengah tanggalkan sepatu ni, saya terpandang koridor menghala ke ruang tidur bilik hotel. Di sebalik ruang tidur tu, katil saya. Dekat atas katil, Casey, dengan jelas saya nampak macam ada bantal peluk. Casey, mana ada hotel siapkan bantal peluk? Semua adalah bantal biasa. Saya nampak dengan jelas susuk tubuh ni diikat seolah-olah macam mayat ataupun jenazah seseorang. Apabila dah ternampak depan mata, saya waktu tu dah memang tak berani lagi. Saya dengan segera tutup balik pintu. Saya turun ke bawah pergi ke reception. Saya beritahu masalah saya dalam bilik. Reception pun tanya bilik yang nombor berapa. Dia cuba tengok kalau dia boleh pindahkan saya ke tempat yang lain. Ia memakan masa lebih kurang setengah jam. Saya duduk dekat bawah, tunggu untuk mereka carikan bilik yang baru untuk saya. Tak apalah, take your time, asalkan saya dapat bilik, dalam hati saya berkata. Kemudian dia kata okey, dah boleh tukar bilik. Dia kasih saya bilik yang lain. Saya cakap boleh tak minta tolong salah satu bellboy naik atas. Kata boleh. Jadi seorang bellboy ini ikut saya naik atas. Saya pun masuk dalam bilik. Dia berdiri dekat pintu bilik. Saya dengan segera, barang-barang yang saya beli semua saya masukkan, sumbat dalam lagik saya. Saya tarik perlahan-lahan keluar. Kemudian sedang jalan menuju ke arah bilik saya yang baru, dibantu oleh bellboy, saya terlupa sesuatu. Jadi saya kata pada bellboy, alamak, dik, boleh tolong akak tak? Akak lupalah dekat atas almari ada akak mispek. Boleh tolong ambilkan tak? Boleh kak. Saya pun serahkan kunci pada dia. Dia pergi balik ke bilik saya. Dia masuk dalam bilik tu. Bila dia keluar balik, saya dapat lihat wajahnya pucat.
seolah-olah sesuatu yang tak kena. Bila diserahkan pada saya, tangannya menggeletar Casey menggigil. Dik, engkau okey tak? Okey kak. Sekarang baru adik tahu kan kenapa kakak nak tukar bilik. Kakak pun kena juga. Yelah, kalau tak, takkan aku nak tukar bilik. Ya Allah kak, atas katil kak, tengah baring Saya pun tak tahu kak, seram juga Sampaikan budak yang tolong saya nak pindah bilik ni pun ternampak Casey dengan jelas di atas katil Casey, terbujur baring panjang seolah-olah macam jenazah yang telah pun dikafankan. Bila pindah ke bilik yang baru, alhamdulillah Casey, bilik saya ni tidaklah seseram bilik yang pertama. Tapi hanya untuk semalam, saya bolehlah sampai ke pagi, bangun, sarapan dan check out pulang ke Singapura. Kisah tentang hamil saya nak mulakan dahululah. Ini kiriman daripada pendengar kita. Mana tadi Kak Sharifah. Ini dia. Kak Sharifah berkongsi peristiwa ketika dia hamil anak yang pertama. Dan waktu tu beliau tinggal bersama dengan ibunya. Suaminya pula tidak ada di Singapura, terpaksa keluar negara. Jadi Kak Sharifah hamil anak yang pertama, dia tak beritahu ketika kejadian ini berlaku, berapa bulan kandungannya. Tapi nasib baiklah tinggal menetap dengan bersama dengan ibu kepada Kak Sharifah sendiri. Jadi apa yang terjadi pada satu hari ini, Kak Sharifah, anda bayangkan situasi dalam rumah ibu Kak Sharifah yang terletak di Bedok North. Saya ni Casey, ketika hamil ni ada satu perangai yang agak pelik. Saya suka sangat berdiri dekat tepi tingkap. Kehamilan anak yang pertama ni, saya mempunyai tabiat nanti suka berdiri, nanti diri dekat tingkap. Dirilah. Saya tak tahu kenapa, tapi saya suka udara daripada tingkap tu. Di rumah ibu saya di kawasan Bedok, iaitu di Bedok North. Jadi pada satu hari, waktu tu maghrib, ibu saya dah beritahu saya banyak kali dah marah. Ini maaf, ini kisah yang dikongsi sama berkenaan dengan dari Kak Sharifah. Jadi Kak Sharifah berkongsi ibu Kak Sharifah ni dah pun beritahu pada Kak Sharifah sendirilah tentang jangan suka berdiri dekat tingkap nak pada waktu maghrib. Ini Kak Sharifah hamil yang pertama Jadi ibu kata, "Pa, engkau ni janganlah diri dekat tingkap. Waktu-waktu lain aku tak kisahlah. Ini cucu pertama aku tahu. Maghrib-maghrib kau diri kat tingkap. Janganlah. Kau masuk bilik. Pergi masuk bilik. Aku nak solat ni." Jadi pendengar Ria 897, ibu Kak Sharifah dah keluar tandas, nampak Kak Sharifah dia marah. "Jangan diri, ni waktu maghrib. Suruh masuk dalam bilik. Lepas tu nanti nak solat." Kak Sharifah kata kakak pun masuk dalam bilik. Duduk dalam bilik Casey. Bila tengah duduk dalam bilik, ibu tengah solat, kakak macam rasa, nak bangun lah, nak pergi tingkap lagi lah. Pergi Casey. Kakak jalan dekat tingkap, tengah duduk, tengah berdiri, dan kemudian kakak tarik kerusi, kakak duduk sekejap. Sebab berdiri lama sangat, sakit pinggang kakak. Kemudian berdiri balik. Ibu masih tengah solat ni. Tengah duduk, senyum, hati tenang sangat Casey. Padahal udara dekat luar tu sama. Ibu kakak keluar dari bilik. "Astaghfirullahalazim. Pa, aku dah cakap dengan kau. Pa." Tiba-tiba ibu kakak datang. "Pa,
Kau pergi ambil wuduk, pergi solat. Pergi. Ibu marah. Pendengar Misteri Jam 12. Kakak pada waktu itu jalan masuk dalam bilik dan duduk dekat bilik dalam keadaan marah. Kenapa aku tak boleh duduk kat tingkap? Apabila kakak menjenguk dekat daripada pintu bilik menjenguk ibu yang ada dekat dapur, ibu kakak sedang berdiri sambil membaca-baca sesuatu dekat tingkap dapur. Ibu datang balik. Ibu cakap dengan kakak, "Pa, ibu bukan tak suka kau duduk situ. Ibu tahu kau suka sangat duduk tingkap tu. Ni mungkin benda yang kau suka buat waktu kau hamil. Tapi janganlah waktu maghrib. Banyak jin-jin syaitan-syaitan ni berlari berkeliaran. Kau hamil anak pertama, darah manis tau. Tapi ibu diri je pun ambil angin. Kau tahu tak, tadi bila kau tengah diri dekat tingkap, aku nampak benda tu. Sebab itulah aku cakap engkau, aku marah engkau. Aku tak nak kasih kau susah hati. Tapi akhirnya aku pula yang susah hati. Benda tu dekat tingkap." Astaghfirullahalazim, ya Allah. Pa, kau jangan tengok tingkap, pa. Kau jangan tengok tingkap. Jangan tengok tingkap. Kau keluar. Keluar bagi ruang tamu. Pergi sekarang. Ibu saya pergi dekat tingkap bilik pula. Mengangkat tangan, baca kisi. Saya dengar dia baca ayat kursi. Baca dan baca beberapa kali dia keluar. Kan aku dah cakap dengan kau, tadi benda ni dekat tingkap dapur. Nyaris tau, Pak. Sekarang dia dekat bilik. Kalau dia masuk, dia apa-apa dengan kau macam mana, Pak? Pendengar Misteri Jam 12. Oleh kerana saya percaya kata-kata ibu saya tak buat kisi. Tak berdiri walaupun memanggil-manggil perasaan ini untuk berdiri dekat tingkap dapur. Nasib baiklah ibu saya ada kisi. Kalau ikut nafsu, tak tahulah apa akan terjadi pada diri saya. Terima kasih, kisi. Baik saudara, berikut ini kisah daripada seorang ibu, namanya Yati, dan Yati berkongsi pengalaman yang diceritakan di sini. Saya nak berkongsi sesuatu, semoga ia dijadikan sebagai satu pengalaman yang boleh kita pelajari. Katanya ini berkenaan dengan sesuatu yang berlaku pada anak saya. Ikut kamp sekolah, dan apabila anak saya mendapat panggilan, sesuatu terjadi pada anak saya rasa betul-betul kuati dan ingin bergegas secepat mungkin untuk berjumpa dengan anak saya. Jadi pada waktu itu, pada malam tu, kamp di sekolah ini menjalankan satu night walk, dan mereka telah pun pergi ke salah sebuah kawasan di MacRitchie Reservoir. Jadi bila sampai sana, murid-murid ini dibagikan kepada beberapa kumpulan. Satu kumpulan mempunyai antara 4 hingga 5 orang dalam camp, dalam kumpulan untuk jalan night walk lah, 4-5 orang. Mereka akan disuruh satu persatu jalan memasuki kawasan pada waktu malam di MacRitchie Reservoir. Dan apa yang berlaku, dipendekkan cerita, saya dipanggil, dan apabila mendapat tahu anak saya ni terkena rasukan, kisi, bayangkan. Jadi punca apabila saya bertanya pada kawan-kawan yang ikut kumpulannya, dia mengatakan anak saya ternampak sesuatu di atas pokok. Lalu dia tunjuk dan menegur, menyuruh teman-teman yang lain tengok. Selepas itulah dia mula rasa tak sedap hati, dan lalu dia terus terkena rasukan ketika mereka sedang berjalan. Anda bayangkan? Jadi selepas saya dipanggil, diarahkan datang menjumpa dengan anak saya di sekolah. Saya pun berada di sana. Ada seorang pakcik yang datang memberikan bantuan dan mengatakan semangat anak saya masih dalam keadaan lemah. Daripada cerita yang dia dengar oleh kawan-kawannya, mengatakan anak saya telah pun menegur sesuatu di atas pokok dengan berkatakan, kau tengok tu, atas pokok, apa benda tu?
Jadi bila dia tunjuk seperti itu, menegur dalam hutan pada waktu malam, benda tu mungkin apa jua yang dia nampak telah pun yang dia tegur tu telah pun merasuk tubuh anak saya dan ia memakan masa untuk dirawat. Jadi setelah badan anak saya dikatakan okey, tidak ada apa-apa gangguan, tapi ia sedikit sebanyak menjejas, katanya di sini lah, menjejas emosinya. Dia lebih berdiam diri dan tidak suka untuk bercakap ataupun berkata-kata. Terima kasih. Okey. Ini selalu kalau saya berkongsi kisah yang kena rasuk, kena ganggu, lazimnya adalah orang-orang dewasa. Kali ini agak berbeza sedikit. Budak berusia 10 tahun. Budak lelaki berusia 10 tahun, anak kepada pengirim ni, terkena rasukan. Anak saya suaranya mengerang seperti orang dewasa, Kisi. Bila kita mendapatkan bantuan seorang ustaz yang membaca surah, ustaz tu makin baca, makin rancak, makin mendalam ayatnya, makin tu anak saya yang sedang baring dipegang oleh saya, oleh ayahnya, oleh abangnya dan juga pembantu ustaz ni. Anak saya tengah baring, ustaz baca dan baca dan baca. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ustaz tu terus membaca. Saya dengan suami, dengan pembantu, dengan abangnya tak boleh tahan, Kisi. Anak saya yang 10 tahun ni boleh lemahkan 4 orang yang lebih dewasa darinya. Pegang tangan dia boleh angkat. Kiri, kanan, pegang lagi. Angkat lagi. Ustaz kata, pegang kuat-kuat, pegang kuat-kuat. Sebab kalau tidak, dia akan hentak-hentakkan kepalanya dekat timbuk, dekat katil. Dan ini akan memudaratkan keadaan anak saya. Saya akan cakap, bang, pegang kuat-kuat, bang. Siapa yang tak sayang anak, Kisi? Ustaz baca lagi. Dan baca lagi. Anak saya tetap mengerang. Dan dia bercakap sesuatu. Jangan ganggu aku. Lepaskan aku lah, bodoh. Pendengar misteri jam 12, benda ni berterusan. Nanti sampai satu masa badan anak saya akan melengkung, Kisi. Melengkung. Nak bangun tapi tak boleh ditahan. Tapi dia ditahan bukan kerana kekuatan kami berempat. Dia ditahan kerana bacaan surah-surah itu mujarab terhadap dirinya, maka dia lemah. Kalau tak dibaca pegang, orang semua akan melayang. Akhirnya anak saya sedarkan diri. Dia akan datang balik. Casey nak tahu tak apa yang berlaku? Ini adalah sesuatu perkara di luar jangkaan. Saya dengan anak, dengan suami, suka pergi memancing. Cakaplah tempat mana di Singapura, di Pulau Ubin dah pergi, Casey. Sampaikan pada satu hari, suami saya ni menyuruh anak saya patahkan dahan. Patahkan dahan. Dari situlah dahan yang dipatahkan salah. Adalah penghuninya yang mungkin tidak puas hati, ikut anak saya sampai balik ke rumah. Kemudian anak saya menjadi mangsa rasukan. Nanti dalam keadaan sesi rawatan, anak saya akan menangis. Anak saya panggil saya mama. Tengah rawat.
Ustaz tengah baca ni Mama, tolong Ma. Mama, Adi sakit Ma. Adi sakit Ma. Jangan percaya, tu bukan anak awak. Saya menyesal sangat. Selepas kejadian itu nak salahkan suami pun tak boleh. Saya pun ada ketika dia patahkan dahan tu. Saya pelajari sesuatu. Jangan senang-senang kita masuk hutan, patahkan dahan, tebang pokok, langkah tu, tendang ni. Kadang-kadang kita tak kena, anak kita sendiri yang kena.